Arisa SK from SK Malim Nawar. Okay. Saya tak dah. Okay, for the speakers Okay. and those who are present here, kita akan tunggu sebentar saja lagi ya. Nur Aliza binti Muhammad Husin. I'm using my mom account. It doesn't matter. Tak kisah kalau kita pakai account mak kita. Janji kita buat sesuatu yang baik ya. Untuk mendapatkan ilmu, kita harus lakukan apa saja. Because knowledge is very important to all of us. Okay. Hi Kaisara from Aitan Labu. Hi Nur Zahira and Zarfan from SK Gunung Panjang. Okay, Muhammad Hazimul Razik bin Muhammad Ramli from SK Bakap. Okay. Okay, Iman Damia binti Sofyan Sauri, SK Tualanska. Dan Dania Ibrina. Okay, welcome. Okay. Diana, okay, we have someone here from Raja Perempuan Mazwin. Diana Amani binti Ahmad Fakhrul. Okay, very good. Hanan from SK Gopeng. Very good. PRKPP telah berjaya menyatukan semua murid di negeri Perak ini, which is really good. Hi, Bukhari from SK Tuanska. Okay, Mio Muhammad Faldrin, SK Raja Perempuan Muzwin. Tunggu kehadiran seorang guru baru ya ke SK Raja Perempuan Muzwin nanti. Awak akan boleh berkenal dengan guru baru tersebut. Ainur Aiman Harith from SK Datuk Kelana Tapak. Okay, Datuk Kelana Tapak. At the same time, all the people please stay safe ya. Sekarang keadaan kes COVID sekarang telah meningkat naik. Jadi we have to take care of ourselves, stay safe, jaga diri masing-masing ya. We have to protect ourselves. No one could do it for us, but we have to protect ourselves. Alisha Safian, Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Muzwin, Kuala Kangsar. Ju, please let me know if you can start the program. Okay, Hafiz Azim, Elisha Shafika, SK Aitam Labu. Okay, Cikgu Isyam. Hi. Kita mula ke? Okay. Jun, your mic is humming. Kalau boleh kita jauhkan sikit daripada itu lah. Okay, hi Amirul Hafiq dari SK Aitam Labu. Okay, nanti insyaAllah saya akan panggil ataupun announce nama masing-masing siapa yang masuk dulu lah ya. Okay, because we are going to start off our program today. Okay, Ainur Shazwana, SK Cenderiang. Okay, from Batang Padang, SK Cenderiang. Okay, shall we start now? Boleh mulakan sekarang, Datin? Boleh, we can start now. Boleh Okay, thank you very much. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datin Nur Hanum, Datin Ibrahim, Pengurusi PRKPP. Okay, yang berusaha, our guest speakers, Profesor Dr. Nurhana binti Yahya. Okay, kemudian kita ada yang berusaha Cikgu Umbai. Kemudian guru-guru besar, guru-guru, ibu bapa dan seterusnya, murid-murid yang sehisyam cintai sekalian. Okey, selamat datang and welcome to satu sesi sembang santai yang bertajuk Siapa Ingin Jadi Saintis? Siapa nak jadi saintis? Dan juga ciri-ciri pelajar yang berjaya atau ciri pelajar yang cemerlang. Okey, so untuk itu sebelum kita memulakan majlis, marilah kita sama membacakan Ummul Kitab. Okey, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Kepada semua murid yang berada dalam sini, kita ada lebih kurang 60 orang setakat ni, tapi tak apa, kita masih menunggu kehadiran mereka masing. Cik Ju akan kontrol nanti untuk siapa yang masuk. Dan alhamdulillah ini adalah sesi aktiviti PRKPP yang seterusnya untuk membantu murid-murid, guru-guru dan juga ibu bapa serta komuniti setempat
dalam memberikan input ataupun ilmu-ilmu, berkongsi ilmu yang berguna kepada semua yang hadir pada hari ini, yang dapat hadir pada hari ini, juga hari-hari yang seterusnya dan juga hari-hari yang sebelumnya. Ya, kalau minggu lepas kita ada sesi bersama dengan Dr. Jaswinder Singh berkaitan dengan penjagaan mata semasa PDPR, which is very important. Baik, hari ini kita akan berkongsi kiranya ada 2 slot. Pertama iaitu siapa ingin jadi saintis. Okey. Baik, boleh saya tengok. Boleh saya Syam tahu tak? Ramai tak yang ingin jadi bukan jadi artis ya, sorry. Nak jadi saintis. Tersasul pula. Siapa yang ingin jadi saintis? Boleh sebut tak saya? Boleh tak murid-murid sebut saya? Siapa nak jadi saintis? Okay, can you say yes ataupun saya? Okay, 1. Ada lagi tak? Saya. Okay, Saya. Very good. Saya. Good. Yes, very good, very good. Itu yang saya Syam nak. Okay. Whatever profession that you going to choose, apa juga profession yang awak cuba nanti, awak akan ceburi nanti di masa yang akan datang. Yang paling penting is kerana Allah dan juga kerana awak ingin berbakti kepada negara anda dan komuniti dan masyarakat anda terutamanya. Itu yang paling penting. Tetapi untuk hari ini, kita akan berkongsi berkenaan dengan profession scientist. Nanti kalau kita nak tahu apakah itu profession scientist tu, nanti kita akan kupas lebih mendalam lagi bersama-sama dengan Prof. Hana nanti. Dan juga macam mana kita nak jadi seorang pelajar yang cukup cemerlang. Terutamanya waktu-waktu pandemik ni. Adakah kita dah demotivated, kita dah ada semangat nak belajar lagi walaupun tak pergi sekolah, tak jumpa kawan, okey? Nanti kita akan dengar, kita akan kongsi ilmu-ilmu ataupun tips daripada Cikgu Umbai nanti. Okey? Baik, sebelum tu saya nak semua murid kalau boleh kita switch off the mic. Okey? Semua switch off the mic, sila tutup mikrofon dan ingat tidak dibenarkan untuk menulis kata-kata yang kurang sopan di chat room tersebut. Tapi saya rasa saya Syam faham awak semua adalah seorang murid yang sangat baik, sangat sopan santun, sangat berbudi pekerti dan semua mendengar kata, which is very, very good. Okay? Jadi tengok semua dah senyap. Very good. This is the attitude that I really want. Ya, sebab saya faham cikgu-cikgu dan ibu bapa semua dah ajar awak semua di rumah dan di sekolah kan menjadi seorang murid yang cemerlang. Okey. Baik, tanpa buang masa, saya seterusnya mempersilakan yang berbahagia Datin Nur Mahathir Binti Datuk Ibrahim selaku pengurusi PRKPP untuk menyampaikan kata-kata haluan. Okey. Dipersilakan yang berbahagia Datin. Very good morning to our beloved Sir Hisham and our dear girls and boys, and of course our beloved Prof. Hana and Datuk Umbai ataupun Cikgu Umbai, they are together with us today. So how are you girls and boys? I hope you are all fine during this COVID season ya. Anyway, saya nak cakap dalam bahasa Melayu pun boleh, bahasa Inggeris boleh, tak apalah. Saya cakap dalam bahasa Melayu dulu. Mengenai cerita pasal nak hari ni topik kita ya. Kita cerita pasal nak jadi saintis ya. Sekarang Prof. Hana akan cerita dengan anak-anak semua bagaimana nak jadi saintis, kenapa saintis tu penting ya. Jadi saya cerita sikit saja. Dan nak jadi orang yang jadi saintis ni orang yang mereka atau mencipta sesuatu untuk kebaikan manusia. Kita ambil simple je ya. Dia buat sesuatu, dia buat kajian untuk kebaikan manusia. Contohnya masa COVID ini. Sekarang kita berada dalam COVID ya. Anak-anak dah dengar tok awak atau nenek atau bapa ya pergi cucuk vaccination ya. Vaksin. Ubat itu dicipta oleh ahli sains. Jadi semasa ni pun kita tahu betapa pentingnya ahli saintis. Bukan cikgu buat ya, cikgu tak buat bidang itu. Cikgu hanya bagi ilmu, tapi yang membuat vaksin itu ialah para saintis. Jadi katalah kita tak ada para saintis masa ini. Semua orang akan mati begitu saja tanpa vaksin, tanpa ubat. Jadi alhamdulillah kita ada ramai ahli-ahli sains di seluruh dunia dapat bantu kita menangani COVID dengan adanya vaksin. Inilah dia apa yang dihasilkan oleh ahli saintis. Jadi anak-anak semua faham ya berapa pentingnya
ya, masa COVID ini kita ada ahli-ahli sains yang dapat mereka dan menghasilkan ubat, ya. Lepas tu kita tengok climate change. Saya sentuh sikit je lah. Ya, peredaran masa, kita tengok kenapa udara kita tukar, panas dan kejap sejuk dan sebagainya. Ini juga adalah dibuat oleh kajian ahli-ahli sains, ya. Jadi hari ini saya nak welcome juga semua guru-guru besar, Waruzana, ya, saya rasa guru besar Hitam Labu pun bersama kita, guru besar daripada Kuala Kangsar dan mungkin ada guru besar lain dan cikgu-cikgu lain yang mengikuti dan ibu bapa, ya. Selamat datang dan bersama-samalah kita, ya, berkongsi ilmu hari ini dengan anak-anak kita juga, dan harapan saya tak lain tak bukan, ya, kita semua dalam masa COVID ini walaupun terkurung dalam rumah, kita dapat menimba ilmu dan juga boleh mungkin anak-anak, ya, mereka cipta sesuatu masa cuti ini, tapi pastikan ibu bapa tahu apa yang buat. Jangan buat bom pula, meletup, ya. Jadi kita tu nak jadi ahli sains lah. Jadi Prof Anna nanti akan beritahu apa yang bahaya, apa yang boleh buat kat rumah. Mana tahu dalam masa COVID ini dari sekolah Hitam Labu, dari sekolah Tuan Ska, ataupun sekolah apa ni, Raja Perempuan Banun, dari Cenderiang dan sebagainya, Nak Mazwin dapat menghasilkan atau mengeluarkan saintis muda, ya. Kita tak tahu, ya, kita yakin kita boleh buat sesuatu. Anak-anak kena yakin, kalau nak buat sesuatu kena yakin kita boleh buat. Usaha kena, ya, bersungguh-sungguh. Jadi hari ini saya harap anak-anak semua bergembira, ya, menimba ilmu dengan Prof Hana dan juga Datuk Cikgu Umbat, ya, bersama-sama untuk memberi sikit semangat kepada kita dalam masa COVID ni. Jangan rasa boring saja, ya. Semua orang berada dalam keadaan macam ini. Jadi kita bertuah negara kita, walaupun dalam masa macam ini kita boleh lagi buat pelajaran online, kita boleh buat sesi macam ini. InsyaAllah kita akan buat tiap-tiap minggu hari Sabtu. Jadi anak-anak yang selalu join, kita juga akan bagi hadiah, ya. Ini bukan apa, nak menggalakkan kita bersama-sama menimba ilmu dan juga berkongsi dengan kawan-kawan. Nampak ada kawan dari Hitam Labu, sekolah Hitam Labu, ada kawan daripada sekolah kebangsaan Tuan Ska, merata-rata, ya. Jadi boleh kenal antara satu sama lain. Nampak comel-comel semua. Jadi saya harap pagi ini merupakan satu sesi yang gembira untuk anak-anak semua, ya. Selamat menimba ilmu dan terima kasih. Itu saja Cikgu Syam. Okey. Baik, terima kasih kepada Bonda Datin Omar Hanom, Dr. Ibrahim, pengerusi PRKPP. Baik, murid-murid semua sila dengar. What is the meaning of PRKPP? Apa maksud PRKPP? Okey, PRKPP stands for Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak. Okey, P pertubuhan, R rakan, K community, P pendidikan, another T, P is Perak. So ingat, okay, ingat masing-masing. PRKPP means Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak. So remember that. Okay, baik, thank you very much Datin Omar Hanom. Baik, begitulah tadi, ya, sedikit kata-kata aluan daripada Bonda Datin, dan seorang atau individu yang tak pernah jemu, tak pernah letih, okay, dalam menghasilkan sesuatu idea yang cukup brilliant, cukup bernas untuk memberi atau berkongsi bersama dengan murid-murid melalui NGO beliau, ya. Itu PRKPP. Belum yang lain lagi, ya, dengan wanita prihatinnya, rumah ngaji dan sebagainya. Sedikit mengenai Datin lah. Okay. Baik, seterusnya, the moment that we waiting for. Okay. Baik, sebelum itu kepada semua murid sila dengar. This is a very important message. Okay, or shall I say in messages kalau orang banyak. Okay, yang pertama, untuk sesi hari ini kita ditaja juga oleh PRKPP. Okay, kita ada 5 soalan kuis nanti by the end of the slot. Di akhir slot nanti ada 5 soalan yang ditemukan oleh ahli panel kita, iaitu Cikgu Umbat dan juga Profesor Hana. Jadi untuk mengetahui jawapan tersebut, murid-murid kena dengar.
from the beginning right to the end. Daripada permulaan sampai di pengakhiran slot ini nanti. Hadiah cukup lumayan. Hadiah sangat lumayan tau. Okay, it is, nak sebut sekarang ke tak? Okay, cuma murid cuba respon. Nak tahu ke tak apa hadiah dia? Nak tahu. Yes, please. Okay. Okay. Semua nak ya? Okay. Kalau nak semua senyap, silakan sebut. Okay. Setiap mereka yang berjaya menjawab soalan pada hari ini, okay, PRKPP akan menghadiahkan, insyaAllah, PRKPP akan menghadiahkan, okay, RM50 secara tunai kepada setiap murid yang berjaya hari ini. Nak tak duit tersebut? Tapi ingat, duit tersebut PRKPP nak beri bukan nak suka-suka beli jajan, nak beli benda-benda yang tak penting, tapi untuk beli bantu mak, bantu ayah, beli top up untuk awak gunakan masa PDPR 4.0 nanti. Okey, faham? Okey, kalau siapa nak, dengar betul-betul sebab kita nak jemput penceramah kita yang pertama. Dia akan mengupas isi tajuk siapa ingin jadi saintis. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan. Saya nak memperkenalkan dulu kita punya speaker ni. Ahli panel kita yang pertama ni. Okay? Baik, semua ready? Sit back and relax. Tak mau macam kusuk-kusuk masai, tak mau macam stres sangat. Just relax saja. Okay? Sesuka orang yang relax. Jadi bila kita relax, kita akan jadi positif. Aura positif di keliling kita akan dapat mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan jadi seronok walaupun tak dapat pergi sekolah. Okay? Baik, yang pertama saya ingin jemput pensyarah kita punya speaker yang pertama iaitu Profesor Dr. Norhana binti Yahya. Beliau adalah Chief Executive Officer, okay, Spin8 Nanotechnologies Sdn Bhd, beralamat 28 Persiaran Jelapang Maju 7, kawasan perindustrian ringan Jelapang Maju. Tahu tak dekat mana Jelapang Maju? Dekat kawasan Meru sana ya. Okey, baik. Profesor Norhana mempunyai 20 tahun pengalaman ya menjadi pensyarah dan juga bahagian research di Universiti Putra Malaysia UPM dan juga di University Teknologi Petronas UTP. Okey, baik. Di antara international and national recognition, di antara award ataupun recognition didapati oleh didapati oleh Prof Hana ialah publish more than 270 journals. Prof Hana telah menghasilkan 270 journal. Tahu tak journal tu apa? Kalau tak tahu nanti balik tengok Google apa maksud journal. Bukan senang ya, nak buat satu journal pun susah. Okay, so it is not impossible kalau kita semua ada keinginan untuk menjayakannya. Baik, kemudian won more than 10 gold medals. Prof Hana juga telah memenangi lebih daripada 10 pingat emas di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. So it is a very good achievement. Harap kita semua akan jadi macam tu. Okay, so kita harap Datin Nur Mahanom dan juga kita dapat menjadikan Prof Hana juga sebagai kita punya ikon kita atau inspire. Okay. Kemudian author of 2 books. Okay, di Springer Germany. Okay, juga Prof Hana juga menghasilkan 2 buah buku ya, Green Urea for Future Sustainability, and then one more is Carbon and Oxide Nanostructures. Ini adalah bidang Profesor Hana lah, ya, berkaitan dengan saintis dan sebagainya. And she also board of directors and consultant at national and international Turkey and in China. Okay, so adik-adik semua sangat beruntung sebab kita dapat menjemput seorang pakar yang cukup mahir dalam bidang beliau, dalam bidang saintis ni. Bagaimana kita nak tahu lebih lanjut lagi cerita ni atau berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang terkongsi oleh Prof Hana? Okey, sama-sama kita dengar, sama-sama kita amati, sama-sama kita beri tumpuan dan beri fokus, okey, kepada Profesor Dr. Norhana binti Yahya. Okey, Prof, are you ready, Prof? Prof Hana, are you ready? Yes. Okay, Yes, very good. insyaAllah. So, okay, semua murid, okay, kita minta bersedia dan just relax your mind. Okay, relax minda anda, kosongkan minda anda dulu dan just focus on what Professor Hana is going to share with you. Okay, Prof Hana, I leave it to you. Okay. Thank you very much, sir. Okay. Boleh Welcome. nampak ke? Yes. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sir Isam yang telah introduce saya, and a very good moderator, a very good friend as well. Yes, dan Assalamualaikum, salam sejahtera yang berbahagia Datin Nur Mahanom, cikgu-cikgu, pengetua-pengetua, guru-guru besar, pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian.
dan tidak lupa kepada Cikgu Mbaik yang merupakan penceramah kita juga pada pagi ini. So saya ingin hari ini actually is very sembang santai. Maknanya kita santai saja, dan hari ini bukannya untuk ceritakan tentang makmal dan sebagainya sangat, tapi lebih cerita pasal saintis. Sebab ramai orang yang tidak tahu tentang saintis. Ramai yang tahu tentang BTS, tahu Siti Nurhaliza, tahu Shawn Mendes, tahu Datuk Lee Chong Wei tahu, tapi tak ramai orang yang tahu tentang saintis dan apakah sumbangan-sumbangan mereka dalam kehidupan kita seharian. Seperti yang Bonda Datin cakapkan tadi, saintis lah yang telah menyelamatkan kita, of course daripada Allah lah. Tetapi dengan ciptaan vaksin AstraZeneca, dengan ciptaan vaksin Pfizer dan sebagainya, maka kita dapat bukan dikatakan terhindar sama sekali, kita kena jaga SOP. Tetapi dengan adanya vaksin-vaksin itu, maka kita dapat mempertahankan diri kita daripada serangan virus sekiranya kita diserang penyakit tersebut. Itu adalah salah satu sumbangan saintis yang sangat besar pada waktu ini. Okey, mungkin saya nak kenalkan sikit tentang orang actually, sebab kalau kita tahu siapa orang yang berjaya, kita study karakter dia dan kita cuba mengikuti karakter tu, cara-cara dia nak berjaya. Sebab ciptaan tu boleh jadi macam-macam, boleh jadi mencipta telefon, kamera, cipta jam cara baru, cipta pembaris yang moden, kasut yang advance atau smart, macam-macam kita boleh buat. Tetapi yang penting ialah macam mana kita nak lengkapkan diri kita untuk menjadi seorang saintis yang berjaya. Okey, saintis yang pertama, Isaac Newton. Okey, beliau dilahirkan pada 1643 dan meninggal dunia pada tahun 1727. Saya rasa ramai yang tahu tentang Isaac Newton. Saya akan pergi lebih lanjut dengan Isaac Newton ni sebentar lagi. Next, Nicholas Copernicus. Nicholas Copernicus ni merupakan seorang kelahiran Poland dan beliau merupakan seorang ahli falak. Pythagoras, siapa yang suka mathematics, inilah dia orang yang anda harus cari, study karakter dia, lihat apa yang ciptaan-ciptaannya. Bila anda berada dalam form 2, anda akan, pelajar-pelajar akan dapat menguasai dia punya mathematics, namanya teorem Pythagoras. Okay? Teorem tu berasal daripada nama penciptanya, iaitu seorang ahli matematik dan juga saintis, namanya Pythagoras. Galileo Galilei, dia ni seorang ahli fizik, juga seorang ahli muzik, juga seorang ahli falak, juga seorang ahli agama dan sebagainya. Tapi Galileo Galilei ni dia telah mendapat satu tentangan yang sangat kuat daripada pihak gereja pada zaman dulu, di mana dia menentang sesuatu yang telah dikemukakan oleh pihak gereja dan dia telah kurung sampai mati di dalam sebuah tahanan disebabkan oleh idea-ideanya dalam bidang sains, yang mana kita telah idea-ideanya telah berkembang secara pesat sehingga hari ini. Okey, ini adalah satu-satunya saintis yang seorang Muslim. Okey, beliau berasal daripada Turki. Asalnya datuk neneknya dia ni seorang Persian atau Parsi, Iranian, dan dia ni bukan hanya seorang ahli pakar perubatan tetapi juga pakar fizik, pakar matematik, seorang musician dan sangat brilliant. Ibn Sina, seorang Islam. Dan seterusnya Robert Hooke, Archimedes, Michael Faraday, James Clerk Maxwell merupakan seorang ahli fizik yang berada di Cambridge dan saya pernah pergi ke lab beliau.
dan berada di lab beliau, makmal beliau selama sebulan untuk mempelajari semua teori-teori yang telah diturunkan oleh beliau. Dan Charles Darwin, saya rasa ramai yang kenal ni, Theory of Evolution, juga dari asalnya menurunkan ilmunya di University of Cambridge. Elon Musk, ini seorang ahli sains yang sangat-sangat popular dan sangat-sangat kaya, seorang ahli saintis yang sangat kaya dan orang yang terkaya di dunia pada hari ini. Kejap lagi saya cerita, last kali saya cerita pasal Elon Musk. Brian Cox daripada Manchester, Alan Turing daripada Cambridge, Stephen Hawking daripada Cambridge, dan Albert Einstein, seorang ahli sains daripada Germany. So yang ni pun sangat-sangat pandai. Sekejap lagi saya cerita. Dalam ramai-ramai saintis ni, saya pernah temui seorang sahaja. Obviously yang atas-atas tu semua tak dapatlah sebab diorang dah meninggal sebelum kelahiran saya juga. So antara yang ramai-ramai ni, saya telah jumpa seorang. Saya tak nak buka soalan sebab soalan akan dibuka selepas ni. Ini dianya, Stephen Hawking, Profesor Stephen Hawking daripada Cambridge. Saya telah menemui profesor ni kira-kira 18 tahun yang lepas. Masa tu saya baru sahaja menamatkan pengajian saya dalam physics, PhD saya, dan saya telah dihantar oleh Kerajaan Malaysia untuk ke Cambridge dan mengkaji mendalami dalam bidang teknologi nano. Tetapi saya telah mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan Profesor Stephen Hawking sebab dia ni memang ahli fizik tetapi bukan nanoteknologi, dan nak jumpa Profesor Stephen Hawking ni perlukan 6 bulan untuk lock the date untuk jumpa dengan beliau. Jadi saya telah menulis email beberapa kali, akhirnya saya dapat bersemuka dengan Profesor Stephen Hawking yang pada ketika itu tidak dapat bercakap pun sebab dia menggunakan digital voice dia untuk bersembang dan sebagainya, so agak terhad. Dan seterusnya saya telah meneruskan pengajian saya dan telah pergi ke University of Cambridge setiap tahun, kadang-kadang setahun 3 kali, 4 kali untuk meneruskan pengkajian saya di makmal di Cambridge. Antaranya of course Stephen Hawking punya teori mathematics, physics dan sebagainya, dan kebanyakan masa saya habiskan di Cavendish Laboratory dan saya merupakan visiting professor di sini selama setahun, dan banyak waktu yang saya habiskan untuk berada di dalam makmal, dan berada di dalam makmal untuk mengkaji elektrons, mengkaji neutrons, mengkaji macam-macam, kerana banyak sangat ilmu yang ada di sekitar kita dan kajian-kajian kita dalam bidang sains ni sebenarnya menyebabkan kita lebih kenal kepada Tuhan lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara makmal yang saya pergi juga adalah Maxwell, which is this one, yang ni. Maxwell, seperti yang saya katakan tadi, tapi ini adalah makmal Maxwell yang baru. Makmal Maxwell yang lama tu sangat autentik, sangat buruk, tapi semua dia punya peninggalan lab dia masih ada, disimpan rapi oleh semua saintis-saintis muda pada hari ini. Ini saya pergi 2 tahun lepas, berjumpa dengan Profesor Mike Payne yang ni disebut-sebut sebagai seorang ahli fizik yang bakal menggantikan Stephen Hawking lah daripada University of Cambridge. Sekarang banyak benda yang saya pelajari di Cambridge, tetapi bukan hanya dalam bidang sains saja ataupun fizik saja, teknologi nano, teknologi gelombang, tetapi juga kepimpinan. So saya telah mengambil sedikit masa untuk membawa Vice Chancellor saya masa ketika itu, Datuk Rahim, untuk berjumpa dengan yang ni namanya Simon Leumann. Dia merupakan guru kepada kepimpinan.
Jadi kalau kita setakat bagus mengajar, setakat seorang saintis yang bagus, engineer yang bagus, tetapi kalau kita tidak ada kepimpinan sikit, maka kita tidak boleh membawa orang atau kawan-kawan kita untuk menjadi seperti kita. So kepimpinan tu sangat penting. Jadi Dr. Simon Lewman ni merupakan seorang guru dalam dunia yang sangat terkenal dalam bidang kepimpinan. Dan saya telah bawa beliau bersama Rachel ini ke Universiti Teknologi Petronas melawat saya punya makmal, dan mereka berdua juga telah dijemput untuk menghadiri majlis profesorial saya lah. Okay. Majlis profesorial merupakan satu majlis yang sangat penting bagi setiap profesor kerana pada hari inilah dia diraikan untuk memberitahu apakah ciptaan-ciptaannya untuk ditinggalkan kepada anak cucu cicit generasi-generasi yang akan datang. Okay. Bila kita nak menjadi seorang yang pandai, yang berilmu, yang mempunyai kepimpinan dan sebagainya, kita harus belajar daripada orang yang terdahulu daripada kita. So it's very important for you to learn from everybody around you, everything around you, your teachers, your brothers, your sisters, everybody, your parents, semua tu merupakan sumber kepada ilmu. Disebabkan saya punya pengkajian banyak di Cambridge, maka saya telah berjumpa dengan seorang guru. Nama beliau ialah Profesor Sir Merrick Thomas, guru dalam bidang pembajaan ni, dan saya mengambil masa agak lama untuk duduk dan bersembang dengan dia dan mengeluarkan idea-idea saya. Masa ni saya belum lagi seorang profesor, dan bertanyakan kepada Sir Merrick Thomas ni, is my ideas very good? Is my theory important? Is my equation, my algorithm is very important and useful? Is it worth to move on this? Dan beliau mengambil masa yang agak lama untuk menjawab soalan saya, tapi akhirnya dia kata, yes, go ahead, but come back to me after your success. Jadi kata, datang balik jumpa dengan beliau selepas saya dapat membuktikan semua teori yang saya cakap tu telah dapat direalisasikan. Jadi saya balik study, baca buku dan masuk makmal dan cari students dan bersama-sama membangunkan teknologi tersebut, teknologi baja lah. Dan akhirnya saya memenangi satu pingat emas daripada Germany. Okay. Ini adalah antara pingat yang sangat-sangat berharga buat saya, kerana dengan pingat emas ni saya dapat memberi begitu banyak motivasi kepada generasi muda untuk berjaya seperti saya, kerana pingat ini adalah satu pingat yang sangat berprestij lah, I would say. Ada banyak perbezaan di antara saintis zaman dulu dengan saintis zaman sekarang. Ini adalah apa yang saya ceritakan tentang diri saya secara snapshot di Cambridge. Jumpa dengan ahli sains, mendapat motivasi, mendapat pengajaran sedikit, ilmu sedikit daripada Cambridge, dan dibawa balik ke Malaysia dan dibangunkan di Malaysia. Tapi asalnya saintis-saintis zaman dulu ni, diorang ceritanya diorang tengok saja. Tengok bulan, bintang, mereka tengok dan mereka cuba mengamati apa itu bulan, kenapa ada kalanya bulan tu bulat, bulan tu bentuk bulat sabit dan sebagainya. Mereka hanya observe. Okay? Sangat penting apabila sekiranya kita nak jadi saintis, kita mesti banyak observe, banyak mendengar, banyak melihat, banyak mendengar dan banyak berfikir. Itu yang tips saya yang pertama. Okay? Lepas tu bila diorang tengok ni, dia kata macam mana nak sampai ke bulan? Macam mana agaknya? Macam mana agaknya rupa muka bumi bulan tu sebenar-benarnya? Dan akhirnya diorang ada saintis yang ambil cermin, ambil kaca, kikis kaca tu sampai jadi kanta. Boleh bayang tak? Saya nampak ada Afia kat situ. Afia boleh bayang tak macam mana seseorang ambil kaca, yang kikis kaca tu jadi kanta cembung. So bila tengok, tulisan jadi besar. Okay, itulah je mikroskop yang pertama yang telah dicipta oleh
saintis. Lepas tu digabungkannya dua kanta tersebut jadi pembesaran yang jauh lagi besar. Jadilah mikroskop yang jauh lagi best. Lepas tu bila dicantumkan 2-3 mikroskop, jadilah teleskop. Dapatlah tengok bulan dan bintang dengan lebih jelas. Jadi saintis bergerak daripada dia punya observation, pemerhatian yang dekat-dekat dengan dia sampai jauh ke langit dan jadilah kita dapat sampai di bulan, sampai di space. Okay? Ada pula manusia-manusia yang di tempat ni, contohnya dia ambilnya batu, disusunnya batu, dan dia dicantum-cantumnya dan duduk ke tengah tu, kita tak faham apa sebenarnya dia orang buat sebab ni zaman dahulu kala. Namanya adalah Stonehenge. Dan pada ketika itu kita tak faham, rupa-rupanya dia nak tengok bayang-bayang matahari, jadilah dia jam. Sebab bila bayang tu macam ni, dah petang. Bayang tu serong sikit, dah gelap sikit. Jadi semua kena balik masuk dalam tempat ni, namanya Stonehenge. Ni adalah Stonehenge yang baru. Okay. Stonehenge ni kat mana? Pernah tengok tak Stonehenge ni? Pernah dengar tak Stonehenge ni? Saya pernah melawat ke Stonehenge, tapi apa yang saya nak buat, we take 5. Apa yang saya nak buat sebenarnya adalah we can look for this coordinate. Okay, kita range, lepas tu kita copy, and then kita boleh pergi ke Google. Okay, we can go to maybe Google Map. Map tu peta kan? Okay, and then what you can do is just you letak koordinat tu, pastekan dekat sini and just enter. Okay, so bila enter, keluarlah koordinat ni, Stonehenge. Ini Stonehenge Visiting Center. Sini Stonehenge yang tempat yang saya berdiri, di mana orang-orang zaman dahulu dia bina benda ni untuk protect themselves daripada binatang-binatang buas, kesejukan, sebab dia adalah penebat, batu merupakan penebat, keeping them warm, panaskan dekat tengah tu, dan melihat jam. So this is Stonehenge. Kita kecilkan lagi. Stonehenge kat mana apa ni? Kat mana? Siapa tahu? Sini. Dekat London. Okay, London is dekat United Kingdom. So kita kena tahu sikit-sikit, bukan hanya setakat sains, geografi je kena tahu. London ni kat mana? Dekat France. France ni besar daripada UK. Maknanya France adalah sebuah negara yang kuat masa dulu sampai dia dapat menguasai kawasan yang sangat luas. Okey, kat mana pula Malaysia? Kita tengok daripada Stonehenge, kita gerakkan sikit Saudi Arabia, di mana kita perlu menunaikan haji sekiranya mampu. Okey, dan India dan Vietnam. Sini kat Malaysia. Okey, sini Thailand kan? Sini Malaysia. Situ. So dari sini saya nak sampai ke Cambridge tadi, punyalah jauhnya. Berjam-jam. Kadang-kadang singgah sekejap dekat Egypt, kadang-kadang singgah sekejap dekat Turki, take another flight, then fly. Okay, it's very interesting, but it's hard work. So you have to know about science, about people who are good in science. You have to meet them personally. You have to make effort. Sebenarnya apa yang saya lakukan hari ini bukan semata-mata untuk merangsang anda untuk menjadi saintis, tapi apa-apa saja. Nak jadi engineer boleh, nak jadi doktor boleh, tetapi cara kena betul. Kita mesti ada semangat untuk belajar, kita mesti fokus, kita mesti tahu apa yang kita suka, dan kita mesti kejar cita-cita kita. Tapi sebelum nak kejar cita-cita tu, kita mesti ada karakter-karakter yang akan disampaikan oleh Cikgu Umbait sekejap lagi. So, cara untuk kita melihat benda-benda yang berlaku di sekitar kita supaya kita tidak hanya tertumpu dekat Perak, dekat Malaysia, tapi melihat dunia secara lebih besar. Okay, Mexico, US dan sebagainya. Okay, now coming back to here, ni boleh nampak tak?
Nampak. Boleh Okay. Boleh Ya. Nampak. Thank you. Nampak. Okay. Thank you. Okay, thank you. Okay, seterusnya. Ibn Sina, dia merupakan seorang bapa perubatan, okay. Dia ni memang sangat-sangat hebat. Kita cerita pasal essential oils baru sekarang. Ibn Sina ni dah cipta lama dulu. Okey, lama dulu. Maknanya dengan ubat-ubat ni, aromatiknya kita dapat menjadi sihat, menjaga kesihatan kita dan sebagainya. And dia invented steam distillation yang akhirnya kita dapat menyaring minyak. Okey, ini adalah gambar yang saya ambil di Universiti Teknologi Petronas. Kalau anda ingin jadi seorang ahli kimia, chemical engineer, datanglah ke Universiti Teknologi Petronas atau Universiti Malaya atau University of Cambridge ataupun Harvard dan banyak lagi tempat untuk mempelajari benda-benda macam ni. So startnya daripada Ibn Sina yang invented steam distillation. Itu maknanya air dapat diuapkan dan uap itu dapat dikembalikan menjadi air semula dengan menggunakan teknologi tersebut. So ini adalah antara apa yang anda akan pelajari sekiranya anda memasuki universiti untuk mempelajari tentang minyak, tentang gas, tentang macam-macam ilmu yang ada di dunia ini. Okey, Nicholas Copernicus ni adalah bapa astronomi moden. Okey, ni zaman dulu ni tapi dah kata moden dah sebab dari zaman Aristotle tu, seorang ahli falsafah Greek, sampai ke Nicholas Copernicus ni, diorang mempunyai banyak perkara-perkara yang mereka lakukan salah. Mereka salah tafsir. Misalnya, masa zaman Aristotle tu dia kata bumi adalah pusat kepada sistem cakrawala kita. Maknanya semua planet-planet mengorbit dikelilingi bumi. Salah. Sepatutnya matahari adalah pusat kepada semua cakrawala kita. Maknanya planet-planet mengorbit di sekelilingi matahari. Bulan sahaja yang mengorbit di sekelilingi bumi. Jadi Nicholas Copernicus ni adalah ahli falak yang pertama yang mengatakan Aristotle dan saintis zaman dahulu sebenarnya melakukan sedikit kesilapan. Okey, sebenarnya kesilapan tu agak besar tapi dia tak boleh katakan dengan okay, itu salah, ini salah. So dia kata this is the right thing. Okay, dan beliau ni seorang saintis yang sangat-sangat rajin dan mereka Nicholas Copernicus ni mendapat dana yang sangat besar dan akhirnya dia telah diberi oleh Raja Poland untuk duduk di sebuah istana di mana dia telah mencantikkan istana dan melakukan banyak kajian di istana daripada daripada teori-teorinya. Pihak istana telah memanggilnya untuk tinggal di istana dan melakukan begitu banyak kajian di istana. Ini adalah antara istana yang telah diduduki oleh beliau lah. Tapi yang ni ahli sains atau saintis daripada Poland tadi. Ini Poland, okay, sini Poland, sini England, dan sini adalah di mana Itali, di mana tempat kelahiran Galileo Galilei adalah di Pisa. Apa yang penting di Pisa kalau pelajar-pelajar semua cari? Menara condongnya. Sampai hari ini menara condongnya sangat penting. So kalau saya sebagai saintis, saya pernah sampai ke Itali, saya pernah sampai ke Rome dan pernah pergi banyak juga tempat di Itali. Tetapi saya tak pernah sampai ke Galileo Galilei punya makmal sebab saya tidak dijemput di sana. Dan menara condong ini ada irap-irapnya di Malaysia. Ini siapa tahu kat mana ni? Condong ke? Teluk Intan. Teluk Intan. Jadi bila kita kaitkan Teluk Intan, kita kait dengan menara condong Pisa di Itali, kita tengok sikit berapa ramai saintis yang ada di Itali. Okay? Itali ni terkenal dengan fashion tetapi juga ahli-ahli sainsnya. Alright? Ini adalah rumah
yang ditinggal oleh Galileo Galilei, dan beliau hidup sebagai tahanan kerana tidak seperti Copernicus yang ni, dia dapat hidup di sini di istana sebab dia telah orang menyanggah apa yang padri-padri atau gereja katakan pada zaman dahulu, tapi dia very tactful, dia pandai. Jadi walaupun dia menentang gereja, tapi raja-raja dekat Poland masa tu telah melindungi beliau. Tapi Galileo Galilei not so good. He tak pandai membeli hati mungkin raja-raja dekat Itali masa tu. Jadi beliau telah mendapat bangkangan yang begitu hebat daripada ramai saintis pada ketika itu. Okey. Ciptaannya dia buat teleskop. Teleskop ni dapat melihat bulan, Venus dan juga melihat Milky Way. So dia adalah antara ahli falak yang pertama yang jauh punya, besar punya alam semesta ni. This thing called Milky Way ataupun Bima Sakti. Isaac Newton. Okay, saya suka Isaac Newton ni sebab Isaac Newton ni berasal daripada University of Cambridge. Rumahnya cantik juga, kecil je, tetapi it's not about the house, it's about how you lead your life. Okay, law of gravity. Saya rasa anda semua tahu tentang law of gravity. Buah apple jatuh, okay? Itu daripada Isaac Newton. Dan teleskop, dan 1643 meninggal 1727. Galileo Galilei 1642. Jadi jauh lepas kematian Galileo Galilei, barulah Allah turunkan Isaac Newton, seorang bijak, sangat pandai, okay, yang telah memberi banyak teori-teori yang baru. Okay, pay attention on this. England, 17th century. A young scientist called Isaac Newton lives in a village of Woolston. Not having much to do, he starts carrying out experiments on light and discovers that white light is formed by a combination of light of all the other colours. Newton likes looking at the moon and stars. And he invents new mathematical systems for solving impossible problems. This is his idea of having fun. What he doesn't know is that he's about to make a discovery that will revolutionize the history of science. Before Newton, other scientists, such as Copernicus, Kepler, and Galileo, showed that the Earth is not at the centre of the universe. It Copernicus. revolves around the sun, just like other planets. But why do the planets orbit the sun?
we throw something into the air, it always falls to the ground. He deduced that this same force was what made the moon revolve around the Earth. According to Newton, the moon is moving in a straight line, but the Earth's force of gravity is constantly pulling it towards it. But why doesn't the moon crash into the Earth then? Because it's too far away. It's at the right distance to be attracted by the Earth's gravity without being stopped in its tracks, just as if it were being held by a rope. In the same way, the Earth and the other planets revolve around the Sun. Newton explained why apples fall to the ground and the movement of the planets in one single theory, the theory of universal gravitation. Okay, so itu adalah apa yang Sir Isaac Newton lakukan semasa hayatnya. Teori graviti, semua benda yang kita lontarkan ke langit akan turun balik ke bumi, dan agak-agak memeranjatkan apabila kita tengok sebuah kapal terbang yang sangat besar, besi boleh terapung dekat udara dan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain, hasil daripada teori-teori fizik yang lain. Okay? Jadi itu adalah satu sesuatu di zaman peninggalannya. Sir Isaac Newton telah melakukan satu penemuan yang sangat-sangat ajaib, yang sangat penting, iaitu law of gravity dan law of motion. Okay? Dan ini adalah saintis ulung, Sir Albert Einstein. Saya tak nak cerita lebih lanjut sebab dia meninggal dunia pun 1955, maknanya di abad ya, kurun kita ni, zaman sekarang ni. Saya belum lahir lagi, of course. Albert Einstein merupakan seorang ahli fizik yang duduk di sini, Augsburg. Saya pernah melawat tempat dia, rumah beliau dan sebagainya. Tapi Germany ini adalah sebuah negara sains, teknologi yang sangat-sangat canggih, dan teorinya adalah kita boleh bayang tak? Satu hari seorang saintis kata cahaya yang di luar kat rumah kita boleh ditukarkan pada electricity. Itu sangat-sangat ajaib, kan? Teorinya dinamakan photoelectric effect theory, di mana hasil daripada teori ni dia dapat Nobel laureate, Nobel Prize winner, dan jadilah solar panel yang ada di sekeliling kita yang kita gunakan tiap-tiap hari dalam kalkulator kita, dalam phone kita dan macam-macam yang menggunakan solar panel yang mengubah daripada cahaya matahari kepada cahaya elektrik. Antara saintis yang tidak begitu popular, Johann Zen, telah mencipta kamera. Okey, kamera ni sangat-sangat penting sebenarnya. Dan ciptaan kameranya hanya digunakan 150 tahun selepas kematiannya. Jadi dia sendiri pun tidak dapat menangkap gambar beliau sendiri kerana ciptaannya pada ketika itu merupakan satu idea yang telah diambil oleh orang lain. Okey, sama sekarang kita tahu even telefon kita boleh menjadi kamera. Okay? Dan kalau kita tengok ni, siapa kenal siapa ahli sains ni? Di sebelah ni apa ni? Mentol. Siapakah ahli sains yang mencipta mentol? Siapa boleh bagi tahu saya? Okey, kalau tak tahu tak apa. Namanya Thomas Edison. Okay, Thomas Edison. So, Thomas Edison dikatakan the person that leads the world. Sebelum Thomas Edisonnya semua duduk dalam lilin, waktu malam, cahaya gelap dan sebagainya. Tapi Thomas Edison adalah merupakan seorang saintis yang disebut sebagai the person that leads the world. Maknanya dengan ciptaannya, dengan adanya electricity, maka bulb dapat cipta. Tapi yang penting saya nak share kepada pelajar-pelajar semua adalah beliau gagal 999 kali. Mentol yang ke-1000 baru dapat dinyalakan. That's a very important motivation quote yang selalu digunakan oleh pakar motivasi, kerana Thomas Edison tidak mengenal erti kalah. Never give up. Okay, until he
invented the bulb. Of course, dia banyak invent benda-benda lain, tetapi bulb adalah antara yang penting yang telah diciptanya. Okey, itu adalah saintis-saintis yang terkenal di zaman dahulu. Sekarang saya nak cerita tentang diri saya pula, apa ciptaan saya. Ini adalah ciptaan saya antara yang saya kata telah memenangi pingat emas di Germany, the best Russian invention dan sebagainya. But I like to share with you what it is actually. Tak ramai orang yang dapat peluang untuk melihat ciptaan saya ini. Saya menggunakan 3 jenis gas hidrogen, nitrogen dan carbon dioxide untuk membuat baja. Gas je, saya guna 3 jenis gas. Dan saya ada satu komputer kecil, satu control panel, saya letak nanoteknologi kat sini, nanomaterials kat sini, dan saya keluarkan electromagnetic wave dan keluarlah baja to the other side of it. So let's enjoy it, a short one. Ini gas tu masuk. Selepas beberapa minit saja keluar baja. Baja ni namanya baja urea. Baja urea ni warnanya putih. Tetapi kita harus prosesnya lebih, masukkan dalam sini dan dia keluar sebagai warna coklat sebab kita perlu control release dia, dan ini merupakan ciptaan saya yang sangat-sangat penting lah yang saya tinggalkan untuk generasi akan datang. Saya menulis sebuah buku tentang baja ni, namanya Green Urea. Urea adalah sejenis baja dan saya sebutnya sebagai green kerana menggunakan teknologi hijau, teknologi nano, teknologi gelombang dan sebagainya. Dan itu adalah sedikit tentang ciptaan saya, buku saya dan jurnal-jurnal yang tadi Sir Isam telah sebutkan. Tapi it's very interesting to become a scientist because kita masuk kelas, kita mengajar pelajar-pelajar, kelas tak ramai, ada juga orang putih bersama dengan orang Melayu dekat sini, bersama dengan orang Sudan, orang Iran dan sebagainya. So kita mengembangkan kita punya pemikiran bila berada di universiti, kenal ramai orang, okay, dan sebagainya. Dan ini adalah antara sumbangan saya lah. Sekejap saya pergi ke Petronas, bawa student. Okay. Boleh. Ada soalan? Tadi saya dengar ada somebody bercakap ada nak tanya soalan ke? Oh, saya teruskan sebelum saya pass kepada... Tak. Tak ada, okay. Tak ada cikgu. Thank you. Okay, kejap saya habiskan sikit. So, ini pergi test baja, pergi masuk ke Petronas dan pergi ke UK, juga pergi ke Afrika, St. Petersburg, ke Rusia, ke Iran. Saya juga pergi melakukan sedikit pergi ceramah dekat Istanbul. Ini adalah meeting saya di Turki, dipanggil oleh Kementerian Pertahanannya untuk melakukan kajian juga. Dan ramai juga ahli sains yang datang ke makmal saya. Ini adalah makmal di Universiti Teknologi Petronas. Ini makmal lain, ini teknologi nano, dan ini saya mendapat pengiktirafan di Europe, Best Inventor pada tahun 2017, dan ini di Belgium, ciptaan saya dalam bidang gelombang electromagnetics. Dan ni Simon Dillman tadi, dan banyak mesyuarat saya di Petronas sebab Petronas sangat berminat untuk teknologi saya. Seorang Nobel laureate telah datang ke makmal saya untuk melawat, bersembang dengan saya, bertukar-tukar idea dan sebagainya. Dan di Jordan,
di Cambodia untuk test baja saya di ladang lada hitam, black pepper. This is Laut Mati. My professorial talk. This Thailand, this seorang saintis daripada Israel telah menjemput saya untuk pergi ke Israel, tapi masa itu saya tak berani nak pergi sebab saya tidak ada permit dan sebagainya. South Africa dan Jordan di chemistry. So I went to Egypt, invited by my student, my ex-student. Okay, this is my best achievement, di mana saya telah dipanggil di negeri China untuk membangunkan teknologi baja yang lain di factory ni. Factory ni sangat-sangat besar dan saya harus memenuhi factory ni dengan menggunakan kepakaran saya ada. Saya mengambil masa 2 tahun untuk bina ni, akhirnya siap macam ni. Jadi sebelum kosong, lepas tu penuh dengan equipment dan wanita ni nama dia Madam Xiao Yan. Dia jadi kaya raya disebabkan oleh ciptaan saya, tapi dia bayar saya dengan harga yang amat-amat berpatutan lah. Dan saya telah pergi ke tempat ni namanya Hangzhou selama sebanyak 13 kali semasa saya membuat ciptaan saya di sinilah. Sebagai seorang saintis, you have to be brave, you have to test yourself and you have to believe in yourself that you can do it. Because bila tengok factory ni sangat besar, macam mana ni nak buat ni, boleh ke tak, tapi bila kita yakin dengan diri kita, kita tahu teori kita betul, kita tak menipu, kita buat secara jujur, dia akan jadi. Allah akan bantu kita. Setakat kita dengan dunia sains kita, dengan kita mencari ilmu dan berjumpa dengan ramai orang, tak cukup selagi kita tidak menyumbangkan ilmu kita kepada masyarakat. So saya telah melakukan banyak aktiviti STEM, bukan hanya dengan PRKPP tetapi juga di tempat-tempat lain, misalnya di Negeri Sembilan, di Johor, di Melaka, di Perak especially, dan banyak-banyak sekolah yang telah memanggil saya untuk memberi ceramah dan sebagainya lah. But yang penting sekali ialah kerjasama antara kita dengan ramai orang yang sebenarnya nak bantu kita dan sebenarnya kita juga nak bantu orang. Jadi kita sama-sama membantu antara satu sama lain. Ini di rumah yang berbahagia Datin Nur Mahanom selepas kami bermesyuarat dengan pihak MOSTI ataupun Atomic Energy Licensing Board, Encik Zul Helmi, yang telah berminat untuk menjalankan aktiviti bersama dengan PRKPP yang telah dipimpin oleh Yang Berbahagia Datin Nur Mahanom lah. Okay, last but not least, this is a video that you must enjoy, you must watch this. Daripada zaman dulu Isaac Newton, ahli falak, salah sebut bukan bumi pusat, matahari pusat kepada segala alam, kenapa the gravity. Sekarang ini adalah zaman akan datang. 2018 ke hadapan, this is your life, this is your invention, you decide what you want. Rocket. Yes, rocket. It's called SpaceX. Most space organizations, government or commercial, have set their sights too low. They've really built relatively small rockets. And Falcon Heavy is the first time that there's something that's arguably even in the super heavy class, or somewhere between heavy and super heavy. You know, 5 million pounds of thrust is really crazy amount of power. More than twice as much payload as any other rocket. It can launch things right to Pluto. No stop needed. Hotels in the area are completely sold out. Yeah. Parking lots are packed. It's like the first time something exciting has happened in rocket launch in a very long time. Falcon Heavy is considered such like US-50 stand by to workout. SpaceX Falcon Heavy, go to launch. All systems are done. This very selfish mission. 6, 5, 4, 3, 2, Ni Elon Musk
Bumi Bumi dilihat dari space. Yang ni paling hebat. Ini paling hebat. Watch this. Cikgu. Cikgu. Okey. Itulah dia punya kehebatan Elon Musk dan kumpulannya yang telah berjaya launch 2 roket dan turun pada waktu yang sama. Never done before, commercial, selalunya dilakukan oleh NASA yang banyak kali fail, Apollo 14 fail dan sebagainya, tetapi yang ni berjaya. Of course dia juga fail beberapa kali, tetapi yang ni dia dapat launch 2 sekali roket dan turun 2 sekali di tempat yang tepat pada waktu dan tempat yang ditetapkan. So that's menggunakan of course teknologi AI. So kesimpulannya, anda yang harus tentukan masa depan anda. Anda harus meneruskan kehidupan anda yang sedia ada to survive in this COVID-19 as apa Sir sebut tadi. You must be successful, but to be successful, apa yang perlu ada? 1, yakin. Saya banyak kali sebut, you have to believe in yourself. Nombor 2, harus berubah. Kalau anda seorang yang malas bangun pagi, malas mayang, malas itu, malas ini, try your best, change. You have to decide. Maknanya hari ni cuba buat keputusan nak jadi saintis macam mana. Apa yang perlu lakukan, apa buku yang kena baca, Google-nya kat mana dan sebagainya. Then rancang, planning, okay. Jangan jadikan COVID ni sebagai satu alasan. Focus, very important, focus and put in a lot of effort. So these are kriteria nak jadi saintis ke, doktor ke, engineer ke, semua sama je cara dia. You have to believe in yourself, you have to eliminate your weak points, you have to make decision apa yang anda nak buat, and then you have to plan, you have to focus, and you have to put in a lot of energy and focus. Okay, peribadi orang yang berjaya. 1, you have to be creative and imaginative, and then kena banyak berfikir, and then kena confidentkan diri, and then kena merebut semua peluang yang ada. Padahal pagi ni hari Sabtu, boleh je main-main, boleh je buat apa, tapi anda decided to come and listen to my talk. Merebut peluang, itu sangat bagus. Anda semua seorang pelajar yang telah berjaya actually merebut peluang. Okay, and membentuk jaringan sosial. Ini adalah gambar keluarga saya yang mana merupakan sumber inspirasi saya. Ini ada mak saya adalah anak bongsu. Ibu saya meninggal dunia 2 tahun lepas, dan ini di China, ini di Universiti Teknologi Petronas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big clap to Professor Dr. Hana ya, Nohana. Okay, beri tepukan gemuruh kepada Profesor Dr. Nohana, okay, for the amazing presentation dia. Okay. Okay, tadi ada seorang murid asyik tanya cikgu Lee tadi, ada masalah apa-apa ke? Ada apa nak tanya? Okay, boleh buka soalan. Apa dia? Better tanya. Apa dia tadi? Tandas.
Oh, nak pergi tandas. Boleh. Sopan santun. Okay. Ya Allah, kesian nasib baik dia tak kucil kat situ. Okay. Okay, go. Now, thank you very much. Okay. Amazing presentation, Prof. Hana. Saya pun sekarang nak jadi saintis pula dah bila dah betul. Tapi tak apalah. Cukuplah jadi saintis bila dah ada kat gambar iklan tu aja. Dah jadi astronaut dah. Kita capailah. She's not only amazing presentation, but is amazing lady, amazing scientist. Yeah, we are very proud to have her with us today and also in our group. Yes, Yes. I'm very impressed because first time dengar semua cerita Prof Hana ini. Yes. Dia tak cerita, very quiet lady. Yes, we didn't feel bored listening to her. Okay, which is very interesting knowledge. Dan ingat ya, seperti kata Prof Hana tadi, Thomas Edison telah mencuba 999 kali dengan invention dia. Tetapi baik kali yang ke-1000 baru beliau berjaya. So murid-murid, kalau gagal kali pertama, kali kedua, it doesn't matter. Okay, just wake up. Bangun sendiri. Okay, kita belajar daripada kesalahan kita. Dan jangan cakap, oh saya dah tak bagus lah, saya punya BI 25. Tak boleh nak capai. No, you have to keep on trying your very best. Tanya cikgu, belajar daripada adik-beradik, belajar daripada kawan-kawan dan sebagainya. The key point is, you have to try it so many times. Kalau kita tak gagal, kita tak akan jadi seorang yang berjaya. Kita belajar daripada kegagalan tersebut. Okay, thanks once again. Thanks a lot, Professor Dr. Nur Hana. It's very inspiring talk, to be honest. Okay, baik murid-murid semua, ingat apa yang Professor Hana dah cerita, dah kongsi tadi sebab kita nak ada soalan nanti lepas ni. Okay, baik, seterusnya untuk pergi ke slot yang kedua. Ini pun sangat penting juga. Kalau tanpa ada ilmu-ilmu, tanpa ada kriteria yang akan dikongsi oleh Cikgu Umbaik ni, anda tidak boleh menjadi seorang yang berjaya dan tidak mempunyai cita-cita yang begitu positif. Jadi untuk itu, kita akan tanya, okey, sebelum tu, murid-murid yang nak pergi ke tandas, boleh terus pergi ke tandas ya sayang, tak payah minta kebenaran cikgu dulu. Okey, tapi baguslah macam tu. Bagus cikgu dia. Ini siapa yang tadi tu? Murid dia sekolah mana tu? Lee, sekolah mana tadi? Saya nak tengok, saya nak tahu. SKI Tamlabu. Oh, bagus cikgunya, SKI Tamlabu. Dah bagus macam tu. Okay, I'm so proud of you. Okay, okay. Saya risau juga tadi, dia tengah-tengah presentation tu, rupanya nak terkucil. Tak apa, bagus. Disiplin, ya, sangat disiplin. Very good. Okay, seterusnya. Untuk yang tanpa membuang masa lagi, tanpa kita mengenal orangnya, pastilah kita tak berapa nak mesra pula dengan beliau. Jadi kita perkenalkan dulu ya. Beliau adalah Cikgu Umbaik bin Ismail. Beliau adalah seorang bekas guru, jadi mana bidang pendidikan juga. Beliau juga bekas seorang pensyarah, pernah berkhidmat di Maktab Perguruan. Beliau pernah berkhidmat di Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga seorang bekas pengarah di OUM. Ya. Dan mantan ketua sektor pendidikan juga. Jadi banyak ilmu yang boleh dikongsi oleh Cikgu Umbaik nanti terhadap semua. Sama juga macam Profesor Dr. Nur Hana, anda semua kena dengar apa yang Cikgu Umbaik akan kongsi bersama anda, kerana soalan-soalan nanti akan juga berkisarkan berdasarkan pada apa yang Cikgu Umbaik akan share dengan anda semua. Okey, baik, tanpa membuang masa, saya tak nak ambil masa lagi, saya terus persilakan kepada Cikgu Umbaik dengan presentation beliau. Dipersilakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan dengar ke semua? Ya, yang saya hormati sahabat saya Sir Isham, yang bahagia Datin, ya, yang bahagia Profesor Nur Hana, semua guru besar, guru-guru, ibu bapa dan yang saya sayangi anak-anak sekalian. Apa khabar semua pagi ni? Anak sekalian, apa khabar? Boleh tak kita angkat ini, angkat dua jari, kita ucapkan tahniah kepada Profesor kerana telah memberikan ilmu yang sangat baik. Boleh tak kita angkat ini? Dua jari? Angkat semua? Boleh? Okey. Ucapkan terima kasih kepada Profesor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tu. Okey. Terima kasih. Hari ini saya Terima kasih Profesor. Pagi ni cukup
Terima kasih. Okey, boleh tak tutup dulu? Terima kasih. Okey. Terima kasih, Ibu. Okey, boleh tak tutup dulu mikrofon ya? Okey, boleh tak tutup dulu mikrofon? Sekejap ya, sekejap tutup dulu. Okey, biar cikgu cakap sekejap. Okey. Pada pagi ini cikgu akan bercakap tentang bagaimana kita nak berjaya. Okey. Kita dah tengok tadi macam mana Prof Hana seorang yang begitu hebat dan berjaya sampai ke dunia, bertaraf dunia, betul tak? Sampai bertaraf dunia. Dan saya pun rasa macam nak jadi macam beliau. Maknanya dapat pergi ke seluruh negara, seluruh dunia dan telah membawa nama Malaysia, nama negara kita ke seluruh dunia sebagai seorang saintis yang sangat hebat. Ya, jadi saya harap kita bolehlah mencontohi Prof sebagai seorang idola kita, sebagai seorang yang begitu berjaya dalam dunia pendidikan sehingga menjadi saintis bertaraf dunia. Okey, baik je. Okey, saya nak tanya hari ni tanya hari ni. Bagaimanakah kita nak membina kejayaan? Okey. Teruskan. Next slide. Okey. Nak tanya hari ni, apakah perasaan saya? Perasaan anda? Apa rasa hari ni? Seronok tak? Okey, boleh saya tanya, bagi saya dua orang saya bagi seorang satu sekolah. Mungkin seorang satu sekolah mungkin sekolah SK apa lagi? Raja Mazwin seorang ataupun boleh tak? Okey, satu sekolah tanya. Apa perasaan? Wakil lah. Bukan mic. Sekolah. Okey, nyatakan nama dan sekolah mana. Silakan. Apa perasaan anda hari ini? Sekarang ni? Saya. Ya, silakan. Sekolah mana, nama apa? Nama saya Nur Iman Damia binti Sufian Sauri dari SK Tuan Sekah. Apakah perasaan anda hari ini? Seronok tak? Kenapa seronok hari ini? Perasaan saya hari ini sangat seronok sebab saya dapat mengetahui benda baru. Oh, benda baru. Apa benda baru tu? Macam benda saintis Prof Hana cakap tadi. Yes. Seronok tak? Nak jadi macam Prof Hana tak? Nak. Okey, bagus. Okey, terima kasih adik. Okey, silakan. Next school. Okey, next school lagi? Mungkin seorang lagi? Sekolah yang lain? Silakan, wakil sekolah yang lain. Okey, silakan. Silakan. Nama saya Syazana Fakihah binti Syarizal dari Sekolah Kebangsaan Malim Nawa. Okey, Malim Nawa, silakan. Seronok tak hari ni? Apa perasaan hari ni? Seronok tak? Perasaan saya hari ni seronok dapat tahu pengalaman Prof. Wah, seronok dapat tahu pengalaman Prof Nak jadi macam Prof tak hari ni? Nak. Nak jadi saintis Nak jadi ahli sains Bagus, nak jadi ahli sains. Okey, bagus. Okey, terima kasih adik. Okey. Cikgu Bai, mungkin Alia dia tu. Mungkin Alia teringin nak cakap tu. Alia, okey Alia. Okey Alia. Alia, silakan Alia. Alia ada tak sana? Alia, are you there? Alia okay, tak Alia. ada. Tak ada. Okey, bagi saya lagi. Ada, it's Alia. Ya Alia, okey, are you okay Alia? Ya. Okey Alia, okey Alia, teruskan, go ahead. What do you feel today? Huh? What's your feeling today? What do you feel today? Are you okay now? Yeah. Yeah. Carry on. Excited? Some more? Yeah. Yeah, some more? I feel I got all. Come again? I feel excited because Yeah. when I was little, I pretend to be scientist and I make Good. experiments. Good. Congratulations. Okay. Very good. So now Yeah. I'm learning about how scientist. I'm excited because maybe I can be a scientist in the future. Wow. Okay. Give her a big clap, please. Give her a big clap. Yes. Congratulations. Congratulations. Yeah. I call that one. Okay, terima kasih. Terima kasih Alia. Okay, seorang lagi. Ada seorang lagi nak cakap bagi perasaan hari ini? One more school? Saya.
Ya, silakan. Ya, silakan. Saya Mas Farid Azmi, umur saya 5 tahun dari Sekolah Kebahasaan Ayah Hitam Labu. Okey, teruskan. Semangat dapat tahu siapa yang cipta barang yang kita guna sehingga hari ini seperti kamera dan lampu. Oh, malangnya kita tahu siapa penciptanya Mahal mahal nilai tu kan. Okay, satu hari kalau jadi saintis, adik nak jadi apa? Nak cipta apa agaknya? Satu hari kalau jadi saintis, adik nak cipta apa agaknya? Selain kamera. Ha? Nak cipta kereta terbang ke? Boleh? Cipta kereta terbang. Ataupun rumah terbang boleh? Itu contohlah kita apa. Terima kasih. Yang pentingnya adik-adik berani cakap. Saya akan bagi markah kalau mereka mahu cakap lepas ni, insya-Allah. Okay, next Jo. Baik, next Jo. Okay. Baik, tadi kita cakap pasal perasaan. Sebab bagi saya sebagai seorang psikologis, dalam hidup ni ada 3 perkara yang penting dalam elemen kita. Satu ialah perasaan, yang kedua ialah tentang pemikiran, yang ketiga ialah tingkah laku. Jadi hari ni saya hanya mungkin kita bincang dulu tentang perasaan. Baik. Yang penting ialah perasaan itu mesti positif. Sebab apa? Kalau kita setiap hari kita ada perasaan yang negatif ataupun perasaan yang tidak begitu baik atau tidak begitu okey, kita akan berdepan dengan masalah. Jadi antaranya ialah ini ialah kalau boleh kita sama-sama kita jelaskan atau amalkan. Pertama, kita anak-anak sekalian kena gembira. Make yourself happy all the time. Right? Kena gembira, kena senyum. Satu hari kalau boleh, mesti senyum. Lipat 450 kali. Okay, kena senyum, kena gembira, kena ketawa, kena cakap benda baik-baik. Gembira ya. Yang kedua, mungkin boleh tulis kalau ada pensel. Yang kedua, kita kena sentiasa penuh keyakinan. Kena yakin. Tadi kata Prof kan, Prof nak kata tadi kita sentiasa yakin. Kena yakin diri. Nak belajar pun kita yakin kan, nak cakap pun kita kena yakin, nak makan pun kena yakin. Maknanya semua perkara kita buat mesti yakin. Sebab apa? Sebab antara ciri-ciri orang yang berjaya ialah orang-orang yang yakin diri. Kalau di sekolah tu, kalau dalam kelas, dialah orang yang suka bertanya, ya, suka memberikan pandangan, suka memberikan idea. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berpuas hati. Jangan kita timbulkan masalah ya di rumah ke di sekolah ke, sentiasa tak puas hati, cemburu dengan adik-beradik kita ya, cemburu dengan kawan-kawan kita, cemburu dengan orang lain kan. Jadi kita sentiasa make yourself puas hati. Malah kalau tak puas hati, ambil kesan kita lah. Jadi kita kalau boleh kita sentiasa buat mak bapak kita, guru kita, kawan kita sentiasa berpuas hati dengan kita. Kita kena behave ourselves. Yang keempat ialah kita kena seronok Jadi antara ciri-ciri orang yang hebat, orang berjaya ni, dia sentiasa seronok. Bukan seronok yang tak baik Seronok maksudnya dia sentiasa meletakkan diri dia tu dalam keadaan yang sangat gembira. Ya, dia buat sesuatu untuk menggembirakan diri dia, gembirakan orang lain, gembirakan mak bapak dia dan sebagainya. Yang kelima ialah selesa, okey? Maknanya perasaan yang selesa ni maksudnya orang-orang yang memang kena jaga diri. Kalau kita kekurangan pun kan, kita mungkin tak sekaya orang lain kan, mungkin kita tak sehebat orang lain, atau kita tak secantik orang lain, ataupun kita tak adalah peranti yang banyak macam orang lain, it's okay. Ya, maksudnya kita selesa dengan apa yang ada, dengan mak bapak kita yang ada. Ya, kita kena lihat sendiri, kita kena lihat diri kita dan lihat keluarga kita. Kita jangan lihat orang lain yang mungkin mereka kaya raya atau mereka susah kan. Jadi maknanya kita kena sentiasa berpuas hati dengan diri kita dan selesa dengan mak bapak kita, selesa dengan keluarga kita. Boleh selesa dengan guru-guru kita. Jadi kalau kita selesa, kita sentiasa akan rasa gembira. Yang kedua, saat-saat pandemik ni anak-anak sekalian belajar dengan menggunakan peranti di rumah, PDPR, mungkin tak dapat tengok cikgu tak dapat jumpa dengan kawan-kawan. Semangat mesti tinggi. Sebab apa? Sebab antara orang yang kecewa, orang yang gagal dia cepat kecewa. Semangat yang rendah. Cepat rasa useless, hopeless. Cepat rasa macam tak ada guna, aku ni bodoh dah. Aku tak pandai macam orang lain Aku tak erti. Jangan Dan kita mesti ingat kita sentiasa pasti boleh.
Boleh buat, boleh berjaya. Kalau tahun lepas kita tak sekolah, dengan di sekolah bersemuka, tahun ni pun mungkin kita sampai akhir tahun pun mungkin kita tak akan bersemuka, kita kena berjaya. Kita ingat bahawa aku pasti boleh. Kata Prof tadi mengingat dengan Prof banyak cerita pasal kejayaan tadi kan. Jadi antaranya kita kena sentiasa ingat bahawa kita kena mesti sentiasa mencari rebut peluang yang ada. Peluang yang ada ni adalah peluang yang ada menggunakan PDPR. Okey, itu perasaan positif. Saya nak tanya sini, siapa ada semua ni? Ada tak? Siapa ada semua ni? Ada 7 perasaan ni, ada tak? Atau ada separuh? Boleh beri saya. Siapa yang ada semua atau ada separuh? Ada? Saya. Bagus. Saya. Baik. Okey, baik. Terima kasih kerana gembira dan positif. Okey, next. Baik. Next slide tu. Okey. Walau macam mana pun, ada lawan kita tenang kan. Mungkin dalam positif, ada juga negatif. Nak tanya ni, siapa sini bimbang? Bimbang ke? Bimbang takut. Bimbang takut. Siapa sini takut? Tak. Tak takut. Siapa tak sakit? Boleh tak? anda? Siapa sini senang kecewa ni? Ada tak? Boleh tak saya minta anda? Ada tak? Risau ni. Siapa sedih? Siapa sedih? Oh, kita juga. Maknanya anak-anak sekarang aku semasa tidak ada. Ini yang bila kan banyak kita dan ada yang negatif. Baik. Betul, Mat. Okey, baik. Okay. Tadi kan Prof kita tadi pasal saintis. Okey. Apa? Ada macam-macam macam-macam kita kan, betul tak? Betul tak? Ada macam dia. Cuba tengok. Tengok gambar-gambar ni. Next. Tutup mic. Sabar, tutup mic. Saya nak jadi apa? Okey, nama? My name. Jo, akan sawak Jo. Ada tanya dia. Ada? Ada. Okey. Tutup Siapa mic. nak jadi doktor? Ada? Saya. Ramai doktor. Saya. Doktor. 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 Okey, Ali jadi doktor juga. Okey, okey. Siapa nak jadi pemain bola sepak? Saya. Siapa tu? Okey, ni. Oh, tak apa lagi ni. Siapa nak jadi jurutera? Ada tak jadi jurutera? Saya tak tahu jurutera tu apa. Jurutera. Okey. Saya nak jadi cikgu. Saya nak jadi ada. Chef. Jadi polis. Ada chef. Ada tak? Saya cikgu. Oh, tak tahu lagi. Next. Nak jadi. Saya nak pelukis. Nak jadi juru terbang. Ada tak? Polis. Ada? Ada. Ramai juga. Kita apa cikgu tengok je hari ni. Siapa nak jadi awal polis atau uniform ada? Saya. Polis. Okey. Okey, next.
Siapa nak jadi cikgu? Cikgu je. Ada cikgu je. Saya. Baguslah ni. Okey, next. Siapa nak jadi ahli sains? Tadi. Saya. Jadi usaha. Dan siapa nak jadi pelumba? Saya belum. Saya. Terima kasih, bagus. Baik, inilah antara kerjaya sekejap lagi kan? Sekejap lagi. Macam kopi ni ada. Ini yang anak-anak kena ada satu kita. Okey, kena ada satu kita nak belajar pun kena ada target matlamat. Okey, kalau jadi kita saintis, kita saintis contohlah. Yang pertama dia telah memberikan negara kepada dunia, dia seorang saintis, walaupun seorang wanita yang hebat yang menjadi saintis kepada negara kita. Saintis kepada Petronas. Tahniah sekali lagi kepada Puan yang saya sendiri pun rasa kagum dan rasa macam hebat sangat. Okey, next je. Okey, untuk itu saya nak tanya beberapa soalan, 3 soalan. Untuk berjaya dengan cemerlang menjadi seorang saintis, contohnya cikgu ataupun sebagainya, mesti ada beberapa soalan yang anak-anak adik mesti jawab. Pertama, how good I want to be. Sejauh mana hebatnya, baiknya anak-anak menjadi itu. Okay, how good I want to be. Dia jawab, setelah nak jadi seorang doktor, how good I want to be. Jawab siapa? Ada soalan jawab? How good I want to be a doctor, a scientist, example. Ada soalan jawab? Mungkin saya soalan yang nak tanya sekolah, mana yang nak jawab ni. How good I want to be a scientist. Silakan. Dan jawab. Ni diam ni, tanya ni. Nak jadi orang berjaya ni kena hebat. How good I want to be. Macam mana ni? Ada nak jawab? Yes. How? Yes. How good? How good you want to be a doctor, a scientist, for example. Jawab. Okey, tak apa. Tak apa, mungkin lepas ni simpan dulu soalan ni, kita jawab kemudian. Yang kedua, how far I want to go. Kita jawab kalau boleh soalan, how far I want to go. Dan kalau nak jadi saintis, how far I want to go to be a scientist. Okey, jelah diri sendiri. Okey, mainlah seorang. Lagi, cuba jawab. Jawab dengan vokal. Angkat tangan, jawab. How far I want to go? Until I get my target. You get your Target. Yes. For sure you have to get the target. You must inform the target. Matlamat. Bagus. Dia di sekolah mana tu? Di sekolah mana? Jadi, dia sekolah mana tadi? Okey, yang ketiga, how hard I want to work. Dia jawab, how hard I want to work to be a scientist or to be a teacher or to be a engineer or something. Dia jawab, How hard to work. Okey, kira. Teruskan. How hard I want to work. Sejauh mana mesti kerja keras? Macam mana? Sejauh mana? Bagaimana? Dia jawab, semua diam ni. Dia jawab, macam mana ni? Bagaimana ni nak kerja kuat ni? Untuk jadi, ada kita boleh goyang kaki ke? Main-main ke? Nak jadi saintis kita main-main kat rumah ke? Juga? Berusaha. Macam mana berusaha tu? Macam mana berusaha? Sejauh mana berusaha? Ini yang mungkin adik-adik kena ingat untuk menjadi seorang apa dia? Belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh lagi, ulang kaji lagi. I want to work hard till I succeed in my dreams. Jangan mudah mengalah. Jangan mudah mengalah. Okey, cuba cakap boleh tak? Cakap kuat. Cakap kuat. Never give up. Never give up. Good. Never give up lagi. No pain, no gain. Confidence. Tasha. Confidence. Okay, baik.
Banyak tu banyak. Macam mana tu? How good I want to be, if I want to go, and how hard I want to work. Okay, next. Next je. Yakin boleh. Next je. Slide. Okay. Oh, semangat. Jojo, next slide dulu. Please, next slide. Okay, Jo, please next slide. Okay. Kita kena berusaha semangat. Cuba tengok gambar ni. Siapa nak cakap? Tunggu. Okey, cuba tengok gambar ni. Siapa nak bercakap? Bagi nama dan sekolah. Silakan. Bagi nama dan sekolah. Tengok gambar lah. Orang tengah naik gunung. Okey. Gunung Everest tidak ditawan secara mudah. Okey, siapa nak bagi komen? Siapa nak bagi pandangan? Nak berjaya senang ke? Siapa boleh naik gunung sini? Siapa pernah naik gunung? Pernah? Naik bukit? Senang tak naik bukit? Susah. Kenapa susah? Angkat tangan. Kenapa susah? Banyak rintangan. Banyak rintangan. Lagi kenapa susah? Sebab dia tinggi. Sebab tinggi. Sampai tak ada. Sebab dia tinggi. Bukit. Banyak halangan. Siapakah pendaki gunung Malaysia yang sampai ke Gunung Everest? Siapa tahu? Siapa tahu pendaki Gunung Everest di Malaysia, orang Malaysia yang pernah sampai ke sana? Siapa tahu? Sebab dia tinggi. Saya tanya, siapakah pendaki dari Malaysia yang pernah sampai ke Gunung Everest? Siapa tahu? Siapa tahu? Kan, kita dah ada orang Malaysia yang pernah sampai ke puncak Gunung Everest. Siapa orangnya? Siapa tahu? Ini pun soalan quiz ni. Ini ada hadiah nanti ni. Ada? Okey, tak apa. Tak tahu, simpan dulu. Mungkin paling tanya. Muhammad Muharabin Muhtar. Oh, Muhammad Mukarrabin. Siapa cakap ni? Saya, Muhammad Putra Aiman. Siapa saya tu? Muhammad Putra Aiman dari tahniah. Putra Aiman. Anda memang hebat. Memang tahu banyak perkara. Terima kasih banyak. Amal Putra. Okey, bagus. Memang Muhammad Mukarrabin antara orang yang pernah sampai ke Gunung Everest. Okey, next tu. Jangan bukan mudah untuk berjaya. Okey, itu sebab tadi saya suka dengan kata-kata daripada Prof tadi, hidup ni kena ada matlamat. Sebab nak jadi apa pun mesti akan ada matlamat, ada tujuan, kan? Okey, senang tak nak jadi cikgu ni? Mudah tak, Juntun? Senang tak jadi? Nak jadi cikgu. Okey, ingat. Pertama sekali, dalam kita membina matlamat, anak-anak sekalian, ingat kita kena ada banyak ciri-ciri dia. Okey, pertama kena ada tujuan. Matlamat tujuan. Kenapa anak-anak belajar? Tanya saya berjawab. Kenapa anak-anak belajar? Untuk apa? Untuk pandai. Berjaya masa depan. Okey, jadi pandai. Okey. Untuk menjadi pandai, adakah anda sebut je nak jadi pandai, maka jadi pandai. Begitu ke? Belajar. Kena belajar. Kena belajar bersungguh. Belajar rajin. Yang bercakap saya suka. Baik, dengar Pertama sekali kita kena ada tujuan. Ingat setiap belajar mesti ada tujuan. Aku belajar ni untuk apa ya? Aku nak jadi seorang yang hebat, jadi cikgu, jadi saintis, jadi doktor contohnya, aku nak bantu mak bapak aku. Besar-besar esok, aku nak bantu mak bapak aku, nak bantu ayah aku, nak bantu mak aku. Supaya ayah dan mak akan gembira bila dia masa tua esok sebab saya bantu dia, saya bagi dia duit, bagi dia macam-macam. Itu tujuan kita. Di samping kita nak membahagiakan jadi anak-anak atau anak Malaysia yang baik, keluarga yang baik.
Yang kedua, untuk menjadi apa pun kena ada ketabahan sebab dalam kita mengharungi sebagai pelajar macam saya pernah belajar sampai universiti macam orang lain pun apa-apa pun memang banyak ketabahan, memang banyak halangan halangan, banyak perkara yang kita mesti lalui banyak cubaan-cubaan yang kadang-kadang saya belajar dulu kan, kadang-kadang duit pun tak cukup, makan pun tak cukup kadang-kadang tu. Jadi itu sebagai satu cabaran. Dan bila kita berjaya, kita terima ijazah esok mak bapak kita senyum dengan kita rasa lebih gembira. Itulah dia hadiah yang paling mahal ialah membuatkan mak bapak kita gembira dengan kita. Ingat saya sebut lagi, hadiah yang antara yang paling mahal ialah membuatkan mak bapak kita gembira, senyum dengan kita. Itu hadiah paling besar. Yang seterusnya ialah bagi membina matlamat, kita kena yakin. Okey? Yakin diri, yakin aku berjaya. Kalau boleh setiap hari anak-anak kena sebut, aku yakin aku boleh berjaya. Aku yakin aku boleh berjaya, sebut. Sebab apa kalau kita sebut sehari-hari, kita akan kata ahli psikologi, dia kata kalau kita sebut, banyak kali dia akan berada di minda kita. Okay. Next ialah kesungguhan. Ingat untuk berjaya bukan hanya cakap, untuk berjaya bukan hanya sebut, tapi untuk berjaya kita kena buat kerja bersungguh. Sungguh. Okay. Okay, nak tanya, siapa di sini yang setiap hari dia belajar? Ada tak? Setiap hari dia belajar, dia membaca buku, dia tengok peranti. Ada tak sini? Hari-hari? Pagi, tengah hari? Ada? Saya. Bagus. Ada kan? Okey. Jadi dengan kata lain, kita kena belajar setiap hari. Saya. Apa kata kalau lambat saya. Okey. Okey, pernah tak anak-anak sekalian menghadapi masalah waktu belajar? Pernah. Apa yang masalah? Okey, pernah. Okey, pernah. Apa masalah yang sering anak-anak hadapi waktu belajar? Tak ada lain. Apa dia? Tak ada lain. Ya? Tak ada lain. Main slow. Tak ada lain. Main slow. Selain daripada internet, apa tak lain? Peranti. Tak faham masalah. Tak faham? Pelajaran. Tak faham pelajaran itu baca ke? Ada faham pelajaran yang dibaca ke? Okey, siapa sini yang sentiasa menghubungi cikgu kalau tak faham? Ada tak? Sentiasa menghubungi cikgu kalau tak faham? Ada tak sini? Ada saya. Saya. Siapa di sini yang mak bapak dia selalu bantu dia kalau tak faham? Saya. Siapa di sini? Saya. Dia diam je. Ada tak faham dia diam. Ada tak faham dia diam, tak tahu je. Dia pun malah letak telefon, off telefon. Ada? Tak ada. Bagus. Sebenarnya itu yang negatif. Negatifnya kita diam, dia negatif. Okey Jo, next. Okey Jo, next. Baik, di sini saya bagi hari ni mungkin tak banyak saya bagi 3 tip untuk berjaya. Mungkin paling pertama ialah untuk berjaya kita kena belajar cara belajar. Okey, belajar cara belajar. Bagi melahirkan pelajar terbilang, dibilang dan terbilang. Okey, belajar cara belajar. Okey, siapa boleh beritahu saya cara belajar yang siapa sini beritahu saya agaknya apakah cara belajar yang bagus, yang rasanya sesuai? Ada jadual tersusun. Ya? Jadual tersusun supaya kita tahu masa untuk. Ada jadual ada jadual yang tersusun. Bagus. Yang kedua? Yang kedua? Silakan. Kan? Cara belajar yang baik, pertama sekali ada jadual. Kita belajar ikut jadual. Yang kedua, ada tak ya? Buat latihan. Ya? Selalu buat latihan. Buat latihan. Buat latihan tu bila? Latihan. Latihan patutnya. Baca buku. Bertanya jika keliru. Latihan itu tak? Kita belajar, kita buat latihan. Kalau kita faham, kita terus tanya cikgu. Kita terus minta cikgu. InsyaAllah cikgu akan balas.
Baik. You? Okay, you next. Okay. Apakah belajar cara belajar? Maknanya belajar cara belajar adalah proses teknik pembelajaran sama ada bersama guru atau tidak. Ingat hari ini kita belajar bukan macam dulu Dulu kita belajar kita bersemuka kan, betul tak? Jumpa cikgu, jumpa kawan kan. Tapi hari ini kita belajar cara mana? Google Meet. Cara ini menggunakan banyak macam kan? Kita guna WhatsApp dan sebagainya. Tapi yang paling popular kita akan gunakan cara Google Meet, sekolah guna PDPR. Okey, siapa rasa cara ni tak seronok atau cara ni susah? Ada tak? Ada. Cara susah macam mana nak buat? Cikgu. Okey, kalau susah, apa nak buat? Kan kita kena hadapi kan? Cuba untuk lebih seronok dengan Google Meet. Anak-anak tak boleh ignore. Lebih seronok dengan Google Meet. Tutup. Jawab. Boleh tak anak-anak sedang tutup jap? Mereka apa pun? Boleh tak jap? Okay, good. Okay. Baik, jadi ni apa cara pun anak-anak kena kan? Kena ikut. Betul tak? Kena ikut. Kalau kita tak ikut, kita akan ketinggalan. Kan? Untuk menunggu masa kita berjumpa dengan cikgu mungkin tak tahu bila kan? Kalau September ke mungkin tahun tak Facebook mungkin. Jadi sekalian hari ini kita kena Habis dekat situ pun cikgu kan PD. Apalah hal budak ni Jadi cikgu kata susun jadual. Siapa sini ada jadual? Katakan ada jadual belajar di rumah sikit. Saya cikgu. Tak ada je. Antara ciri dia kena ada jadual. Anak-anak letak buat dia cantik, tampal kat dinding kat rumah. Ya? Ya ada. Ada tak? Buat tak? Saya tak ada file. Tak mana? Apalah di mana-mana kat dalam telefon boleh, letak kat dinding boleh. Oh yang tak payah aku campur. Jadi yang penting anak-anak kena ada jadual belajar. JUE. Yang kedua penting ialah anda kena bijak, anak kena bijak menguruskan Dia bergeja nama ni pula. Masa. dalam agama pun kan orang yang rugilah orang-orang yang tidak menguruskan masa. Okey, dia sudah saya kata tadi kena ada jadual waktu. Okey? Jadual waktu. Sebab jadual waktu ni penting. Kalau orang yang tak ada jadual waktu dia tak ikut masa sebenarnya. Okey? Apa? Jadi kalau orang yang ada jadual waktu ikut masa, dia dapat menseragamkan waktu. Waktu main bila, waktu makan bila, ya. Waktu dia nak belajar bila. Jadi ingat masa ialah satu perkara sangat penting untuk kejayaan. Cuba tanya Puan tadi, berapa lama masa ataupun diurutkan masa untuk belajar berjaya? Senang kena masa kena ada, kena ingat, kena kita sentiasa sentiasa ingat bahawa masa itu penting dan masa inilah akan menentukan kita berjaya ataupun tidak. Okay, next. Ingat ni, perlu ingat pelajar yang cemerlang merangsang kesemua deria dalam pembelajaran. Kajian menunjukkan bahawa kita ingat cuma 10% dari apa yang kita baca. Kan? Kalau kita baca, kita tak tulis, kita lupa. Kita ingat 10% je. Kita ingat cuma 20% dari apa yang kita dengar. Macam hari ni kan, kalau siapa dengar saja, cakap ataupun Prof kata tadi, kita dapat itu je. Jadi kita kena catat. Okey. Yang ketiga, kita ingat 50% dari apa yang kita dengar dan terlihat. Maknanya kita dengar dan terlihat. Okey. Dengar dan terlihat. Yang ketiga ialah kita ingat 70% dari apa yang kita dengar. Bagi pelajar-pelajar yang cakap pelajar kelas angka, dia sejak tak dia cakap dia akan ingat dia.
Niat dan patut. Belajar kena praktik. Apa yang saya cakap hari ini. Okey. Ini ialah ciri-ciri ini penting. Ini saya nak anak-anak kata ya, ciri-ciri penting untuk kejayaan. Next tu. Okey, pertama sekali ialah kasih sayang. Lain tak ada ni cikgu. Lain tak ada, cuba sikit lain ya. Sikit lain ada. Pertama sekali ialah cuba catat ini, paling penting. Pertama sekali ialah kasih sayang. Kalau boleh anak-anak sekalian kena meletakkan dalam hati dan diri kita masing-masing, kita sayang kepada mak bapak kita. Nombor satu tu. Sayang kepada mak bapak kita. Sayang pada guru-guru kita. Ya, sayang pada kawan-kawan kita. Jadi kalau orang yang tak sayang mak bapak ni, tak sayang guru ni, biasa anak-anak ni anak-anak yang tidak berjaya. Ya. Biasanya anak-anak yang lawan mak bapak, orang yang tak dengar cakap guru, melawan guru, biasanya dia tak berjaya. Betul tak berjaya. Itu sebab nombor satu sekali kita kena hormat dan sayang. Yang kedua, saling menghormati. Dia ada kaitan tadi yang pertama. Kita mesti saling hormati, hormat kepada orang tua kita, mak bapak kita, hormat kepada cikgu kita. Hormat kepada kawan-kawan kita, hormat kepada orang lain. Jadi anak-anak yang baik biasanya dia selalu menghormati orang lain. Betul kan? Dan yang paling penting, hormat diri sendiri. Hormat kepada diri sendiri. Yang ketiga, bertanggungjawab. Tanggungjawab maksudnya sebagai anak, apakah tanggungjawab saya? Betul Sebagai anak, pertama sekali aku kena belajar. Gitu. Sebagai anak, aku kena hormat, aku kena sayang mak bapak aku. Aku kena bantu mak bapak aku di rumah. Kalau ada anak perempuan, kalau kat dapur tu tolong mak. Tolong mak Tolong mak potong sayur ke, potong bawang ke, contoh gitu, basuh pinggan ke. Siapa sini yang selalu basuh pinggan kat dapur? Kat tangan. Selalu basuh pinggan kat dapur. Kalau tolong ayah cuci kereta, ada tak? Ada? Saya tu. Betul ada? Ayah saya. Bagus. Ini semua yang baik ni. Ini adalah amalan beragama. Islam, jangan sesat sembahyang. Betul Jadi kalau boleh, anak-anak sekalian sentiasa berdoa, sentiasa baca Quran. Sebab ini antara fungsi-fungsi ataupun ciri-ciri kejayaan. Kita sembahyang, kita doa kepada Allah. Allah, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku taufik di alaiku, bukalah hatiku. Ingat Tuhan. Yang empat, seterusnya adalah rajin berusaha. Ingat orang yang malas biasanya akan diakhiri dengan kegagalan. Okey. Ingat nak jadi seorang pensyarah, seorang cikgu, seorang saintis, seorang doktor bukan senang Kita kena rajin berusaha, kita kena hebat dalam semua perkara dan menjadi anak-anak baik di sekolah, dia jadi pengawas. Walaupun tak ada pelajar yang baik dan sebagainya. Dan bijak mengawal emosi. Siapa sini tengok kat tangan? Ada tak sini yang suka merajuk? Ada? Tak ada. Suka pukul adik? Tak ada. Adik. Yang suka lawan cikgu? Ada tak yang suka lawan cikgu? Ada yang suka lawan cikgu? Biasa, itu biasa. Tak ada kan? Tak ada. Okey, yang suka lawan mak bapak? Tak ada. Kamu semua ni anak-anak yang baik. Saya sangat gembira. Sebab semuanya anak yang baik tak lawan cikgu, tak lawan mak bapak kan. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau boleh semua catat semua yang saya tulis ni. Yang catat, yang penting catat dan amalkan. Okey, catat dan amalkan. Okey, sekali lagi. Next tu. Ni saya bagi beberapa contoh filosofinya, okey, contoh. Tengok tu, gambar apa tu? Gambar apa tu? Itu gambar Tadi dia tanya suka mengajuk. Tapi dekat dalam Betul, banyak soalan dia tanya. Semua bisa. Gambar Suka mengajuk. Diam. Depan cermin. Mungkin dia cermin tu tengok muka tu, tengok gambar gambar singa. Selalu lawan mak ayah. Diam. Walaupun
kita siapa pun kita kena aku boleh. Yang lawak Okay. ada kat tangan. Okay, yang kedua Jo. Dia tak cakap dah Yang kat kedua, tangan. be brave. Maksudnya walaupun ni saya kucing dia lalu depan anjing ramai, dia tak kisahlah. Okay, anjing ke gajah ke, dia berani. Berani kerana benar. Okay, berani kerana benar. Be brave. Ada anak-anak yang hebat, dia sentiasa berani. Yang keempat, yang ketiga adalah remain calm. Okay, relax. Walaupun orang nak cepis tu pun dia relax, tenang, sabar. Dia sentiasa sabar. Dia remain kadang yang sabar, dia sentiasa kalau ada masalah pun dia relax, dia tenang. Kita marah orang, kita marah cikgu, kita marah ayah, bapak. Kemudian next ialah share with a friend. Contoh kan. Jadi dengan kata lain, hidup kita ni antara orang yang paling kita kena jaga ialah kawan kan. Kita kena ada kawan. Yang penting pilih kawan. Kawan yang baik, share benda ni yang baik-baik. Kita bercakap benda yang baik-baik ya, kita behave yang baik-baik. Penting ya. Sebab kita tak boleh hidup tanpa kawan. Betul tak kawan yang baik-baik lah, kawan yang sentiasa membantu kawan dia dengan benda yang baik-baik. Okay, next. Okay. Love your friend no matter who they are. Jadi dengan kata lain, walaupun kita di sekolah kan kita ada lain bangsa, lain cara hidup, tetapi kita kena sayang mereka. Ya, Allah jadikan manusia ni berbeza-beza kan. Kita ada agama berbeza, kaum berbeza, kawan berbeza, ada orang miskin, ada orang yang tak miskin, orang kaya. Tapi kita kena sayang mereka sebagai kawan. Okey, betul tak? Sebagai kawan. Sebab kawan itu ialah akan membantu kita di sekolah dan sebagainya. Dan akhir sekali yang gambar itu. Okay, there is always someone, ya. More than you know. Ingat tu, kita ada, walaupun itu ingat, kita dah hidup ni ada orang yang sayang kita. Ada orang yang sayang kita. Kalau di rumah, pastinya mak ayah kita, balik-balik kita yang akan sayang kita. Di sekolah pun kita ada cikgu, kita ada guru besar, kita ada semua orang yang sayang kita. Walaupun itu, sebagai pencuci kat sekolah pun kita kena sayang mereka. Okay, akhir sekali, iktibar dari saya, God give every bird its food, but He does not throw it into its nest. Okay, siapa boleh beritahu saya apa maksud tu? Saya bagi peluang ni. Siapa bagi tahu saya apakah maksud yang saya tulis itu? Silakan. Siapa boleh beritahu saya? God gives every bird its food, but does not throw it into its nest. Silakan. Siapa boleh beritahu saya apa maksud? Ini cabaran ni. Faham tak tu? Cuba baca baik-baik. Okay, Allah, Tuhan, Allah memberikan setiap burung itu makanan, tetapi dia tidak campakkan makanan itu ke dalam sarangnya. Tapi dia letakkan di merata dunia ini dan burung itu akan mencari rezekinya sendiri. Okey. Aiman kata rezeki kena dicari. Bagus. Okey, bagus. Dicari sendiri. Dicari sendiri makanan dia. Kita kena usaha kan lagi. Bagus lagi, silakan. Mana kejayaan itu bukan datang sendiri Nak jadi cikgu, jadi doktor, saintis bukan datang sendiri, tapi kita kena usaha sendiri. Berjaya. Okey, usaha. Okey lagi? Okey, tinggal. Alright. Jadi itu dah saya untuk hari ni sebab saya nampak anak sekalian nampak begitu gembira. Dan saya ingat saya pun rasa teruja tadi dan mendengar pengalaman Prohana, dan saya harap kita semua juga akan menjadi salah seorang Prohana yang kedua, Profesor Prohana yang kedua untuk Malaysia. Jadi sebelum saya berhenti, ada apa-apa nak tanya saya ke? Sebelum saya berhenti, saya sampai balik ke Pratik Syam. Ada nak tanya saya apa-apa? Ada. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau itu saya sekali lagi lah saya simpulkan di sini bahawa pertama sekali saya gembira dengan anak sekalian sebab ramai memberikan perhatian dan ramai bercakap tadi dan semuanya bercakap benda yang baik-baik, benda yang positif. Yang kedua, saya harap anak sekalian kena ada matlamat hidup, kena matlamat, kena betulkan matlamat, jadi anak-anak yang baik, perangai yang baik supaya kita jadi anak contoh, anak-anak kejayaan kebanggaan kepada mak dan bapa kita. Okey Jo, Cik Syam, saya serahkan balik kepada Syam untuk next
Silakan Cikgu Syam. Okey, terima kasih Cikgu Umbai di atas penerangan atau sesi perkongsian beliau tadi. Saya ingin sentuh sedikit saja sebab kita running out of time. Yang penting Cikgu Umbai katakan tadi ialah kita mesti mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Kalau Prof Hana tadi mengatakan kita keep on trying, kita harus mencuba walaupun kita gagal. Dan Cikgu Umbai pula mengatakan kita harus mempunyai keyakinan diri. So kita combine dua-dua tersebut, insya-Allah kita akan menjadi seorang insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Okey? Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Umbai. Okey, baik. Murid-murid sekalian. Masanya untuk anda menjawab soalan kuis. Satu. Ya, Cikgu. Okey, semua dengar. Saya akan bagi arahan macam mana kita nak jawab soalan kuis. Yang pertama, kita akan pilih peserta yang akan menjawab soalan berdasarkan